Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita akan teruskan untuk chapter 4, part 2. Alright, hari itu kita dah belajar mengenai GMP. So, sekarang kita akan continue untuk HACCP ataupun nama panjang dia apa? Hazard Analysis and Critical Control Point. Okay, ataupun kita panggil HACCP. Okay, ataupun HACCP. Okay, HACCP ni, alright, Hazard Analysis and Critical Control Point ni, alright, dia definition dia simple saja, alright. Ia adalah a systematic approach to identifying and controlling the food safety hazard. Alright, dia adalah satu kita panggil sistem juga lah, sistem yang very systematic, okay, di mana dia bertujuan untuk mengenal pasti, okay, mengenal pasti dan juga untuk control food safety hazard. Biasalah kalau kita buat proses makanan mesti ada food safety hazard. Okay, apa-apa yang menjadi ancaman kepada keselamatan makanan. Alright, melalui HACCP ni dia merupakan satu plan ataupun langkah yang sistematik untuk kita kenal pasti apakah hazard tersebut dan cara untuk kita control hazard, food safety hazard tersebut. Alright, so food safety hazard ni boleh jadi berpunca daripada macam-macam lah. Ada microbiological, okay, ada chemical, ada physical, alright. So itu saya rasa semua dah sedia maklum lah apa jenis-jenis food safety hazard. Alright, so hazard ni, okay, HACCP ni dia pertama sekali dia melibatkan apa? Dia melibatkan, okay, untuk mengenal pasti apa sahaja yang boleh goes wrong, okay. Maksudnya hazard tu lah. Okay. Contohnya produk ni boleh terkena ancaman daripada contamination of metal daripada peralatan. Contohnya itu if something goes wrong, jika ada satu benda yang tak dijangka tu boleh berlaku. Okay, so kita nak kena pasti apa potensi-potensi situasi yang menyebabkan food contamination hazard ni berlaku. Alright. Yang kedua, dia juga planning to prevent it. Okay, hazard ni dia juga melibatkan tadi kita kena pasti apa food safety hazard. Yang kedua, kita plan macam mana untuk mengatasi dia, untuk prevent it, okay, ataupun control dia. Alright, sama ada dapat halang, kita halang. Kalau tak dapat halang, kita control food safety hazard tersebut. Alright, dan yang ketiga, make sure you doing it. Bermaksud kita berterusan menjalankan penguatkuasaan, okay, penghindaran terhadap food safety hazard ni. Bermaksud walaupun kita dah identify, kita dah control, bukan maksudnya kita bukan buat sekali je seumur hidup, tak. Bermaksud benda ni berterusan berlaku, okay, supaya produk kita yang terus dikeluarkan tu sentiasa selamat. Alright. Okay, so ini secara generalnya apa hazard ni buat sebenarnya. Alright, so implementing a HACCP system required most prerequisite program. Okay, so kalau nak buat hazard macam saya cerita, okay, hazard ni salah satu orang panggil standard yang agak besar lah ya. Alright, so dia kena ada prerequisite program. Prerequisite program ni apa? Program-program asas dia lah. Program asas sebelum kita nak buat hazard. Okay, apakah program asas dia? Prerequisite program tu lain tak bukan adalah GMP yang kita belajar dalam part 1 sebelum ni, awal chapter ni kita belajar GMP. So nak apply hazard, okay, wajib apply GMP dulu. Okay, once dah ada GMP punya certification, senang kita nak continue untuk HACCP. Alright, sebab apa? Sebab dalam HACCP tu sebahagiannya ada hazard. Dalam HACCP tu, sorry, ada hazard pula. Dalam HACCP tu sebahagiannya ada GMP. Ada GMP. Alright. Okay. So, program-program asas contohnya GMP ni, okay, dia membantu kita dalam kita control hazard tu pada peringkat yang paling asas lah. Alright, dia memastikan hygienic environment untuk produk kita. Sebab dalam GMP sendiri pun ada hygienic practice dan segalanya. So, sebenarnya kalau kita dah apply GMP, sebahagian besar daripada HACCP tu, asasnya kita dah ready. Alright. Okey, kita tengok HACCP ya. Ni maksud dia, okey.
H apa? H adalah hazard, A adalah analysis, C adalah critical, okay, C satu lagi control, okay, P yang hujung ni adalah point. Hazard analysis, critical control point, okay. So hazard ni apa maksudnya? Hazard ni sebarang bentuk food safety hazard lah, benda yang boleh membahayakan kesihatan. Alright. Analysis ni maksud apa benda kita kena analisis hazard tersebut, kena pasti hazard tersebut, okey, kena pasti cara untuk mengatasinya, okey, mengatasi hazard tersebut. Okey, C ni critical, okey, benda yang kritikal lah, benda yang penting lah. Apa benda yang penting, proses yang penting yang diperlukan untuk control hazard tadi. Alright. Control ni cara kita control hazard tersebut. Alright. Dan P ini adalah position in process. Okey. Maksudnya macam mana kedudukan dia. Okey. Macam mana kedudukan tempat control tu di stage mana. Tak apa, nanti kalau nak nampak lebih clear saya akan tunjukkan contoh nanti kemudian. Alright. Tapi sebelum kita mulakan contoh HACCP, benda yang paling penting dalam untuk apply HACCP ni, alright, kita ada 7 prinsipal. 7 prinsipal of HACCP. Alright. So apakah 7 prinsipal ini? Okay, yang pertama. Okay. Yang pertama, perform hazard analysis. Okay, perform hazard analysis. Alright. So benda yang paling asas adalah kita kena pastilah kita kena pasti apa itu hazard. So itu step pertama. So nama prinsipal dia adalah perform a hazard analysis. Okay. Dalam ni kita kena pasti apakah jenis-jenis food hazard yang ada dalam pemrosesan produk kita. Alright. Dan kita juga boleh relatekan dengan bahan-bahan ingredient kita. Alright. Bekerja, equipment, chemical yang kita gunakan. Okay. Dan juga proses-proses yang kita jalankan. Alright. Evaluate the likelihood and severity. Okay, kena pasti juga. Okay, ni masih lagi dalam prinsip pertama. Kena pasti juga level kita punya hazard yang kita sedang hadap dalam proses kita tu. Okay, berapa dia punya kekerapan dan berapa dia punya keterukan proses hazard tu. Alright. So ini adalah yang merangkumi dalam prinsipal yang pertama, iaitu perform a hazard analysis. Kita analyse hazard tu lah, senang cerita. Alright. Yang kedua, determine the critical control point. Alright. Alright, CCP itu critical control point lah singkatan. Alright. So yang kedua adalah kita kena pasti, okay, apakah critical control point dia. Okay. Apa critical control point ni? Critical control point ni dia adalah satu step ataupun prosedur di mana makanan, hazard dalam makanan ni, okay, mampu dicegah atau mampu dikurangkan. Alright. Sebagai contoh, kalau kita buat produk, okay, contohnya kita tahu, okay, tadi kita kena pasti hazard dia. Contohnya pada step pertama, prinsipal yang pertama tadi, hazard yang kita hadapi pada makanan kita adalah microbial activity contohnya. Alright. So dalam proses kita nak elakkan microbial activity ni, alright, kita masak produk kita lah kan. Okay, contohnya kita letak dalam oven. Alright. So critical control point dalam produk kita tu, kita ada proses oven. So untuk betul-betul pastikan bakteria mati, so suhu daripada oven tu perlu kita tekankan. Berapa suhu kita dah letak. Alright. So kita letak suhu yang kita, contohnya kita letak suhu untuk bunuh kuman kita 100 degree Celsius. Okay, kita bakar produk kita pada 100 degree Celsius sebagai contoh. Alright. So critical control point kita boleh letak dekat suhu itu. Okay, 100 degree Celsius. Maksud kalau akan datang, kalau korang buat produk, korang kena pastikan rekod korang sentiasa menunjukkan suhu kekal 100 degree Celsius. Okay. Alright. Kenapa? Sebab itu adalah critical control point yang kita letakkan. Okay. Kita pastikan kita betul-betul jaga suhu betul-betul tak kurang daripada 100 degree Celsius. Okay. Kalau contoh kita dalam rutin harian, okay, record boleh dijalankan. Contohnya setiap setengah jam ada bacaan record, letak termometer dalam oven. Okay, tengok bacaan. Okay. Tiba-tiba dalam satu hari itu didapati, alright, suhu yang kita record, kenapa tak dapat 100 degree Celsius? Bermaksud kita kena
stop production, ada something wrong. Okey, bermaksud okey, kita dah letakkan critical control point kita pada 100 degree Celsius untuk bakar produk kita tu contohnya. Alright. So satu hari tak capai 100 degree Celsius, maka produk yang sedang berjalan pada waktu tu kita akan asingkan, letak tepi, okey, on hold, okey, atau waktu tu kita decide sama ada kita nak proses balik atau kita nak buang produk yang berada pada suhu di bawah 100 degree Celsius tu. Okey, kenapa boleh ada, kadang-kadang boleh ada bawah 100 degree Celsius? Mungkin puncanya oven kita rosak dan sebagainya. Okey. So benda tu kita dapat halang benda tu daripada berlaku bila kita check. Contohnya setiap setengah jam kita cek suhu oven kita, tak capai 100 degree Celsius. So bila kita kata critical control point, okey, efek dia sangat besar kepada produk kita. Kalau kita biarkan produk kita berjalan juga, batch tu terus berlalu, okey, mungkin bakteria tak dapat dimusnahkan, okey, sampai ke consumer makan produk kita dan dapat foodborne illness. Alright. Itu contohlah situasi critical control point ya. Okey, memang selalunya pada suhu yang tinggi pun untuk produk-produk yang ada goreng-goreng, okey, ada letak dalam oven, okey, suhu selalunya diletakkan sebagai critical control point lah selalunya lah. Salah satu. Okey. Kadang-kadang critical control point ni bukan satu, boleh jadi kita boleh letak lebih daripada satu. Okey, yang penting pada step pertama tu kita kena pasti apa hazard yang besar yang berada dalam pemrosesan produk kita. Okey, tak apa. Nanti lebih lanjut kita akan terangkan dalam contoh, saya akan terang balik nanti. Alright. Seterusnya, okey, alright. So, step pertama perform hazard analysis. Yang kedua, determine critical control point. Kena pasti apakah critical control point dalam proses kita. Dan ingat satu lagi sampai itu, critical control point ni boleh lebih daripada satu. Alright. So seterusnya, prinsipal yang ketiga, okay, set critical limit. Set critical limit. Alright. Bermaksud tadi kita dah tahu kena pasti critical control point kita adalah suhu. Alright. So set suhu tu berapa critical limit. Macam saya bagi tahu dalam contoh tadi saya dah bagi tidak kurang daripada 100 degree Celsius sebagai contoh lah untuk produk saya tadi ya. Untuk produk saya tadi saya letak tak kurang daripada 100 degree Celsius sebab saya yakin 100 degree Celsius bakteria boleh mati. Right. So saya set jangan kurang daripada 100. Alright. Tapi depend pada produk korang juga. Kalau produk korang tu korang set, okay, hasil daripada pengalaman korang menjalankan produk korang tu mungkin ada kadang-kadang 70 degree Celsius dah cukup untuk bunuh bakteria sebagainya. So boleh letak set untuk produk korang. So lain produk lain lah. Alright. Okay. So tu set berapa critical control point punya limit kita nak letak. Okay. Set critical limit. Alright. So, yang keempat, okay, principle yang keempat, establish a monitoring system. Establish a monitoring system. Apakah establish a monitoring system? Bermaksud kita jalankan macam mana kita nak buat pantau kita punya critical control point yang kita set tadi. Macam mana kita nak pantau? Dalam contoh saya bagi tadi pun ada establish monitoring system. Contohnya saya letak tadi, setiap setengah jam kita check termometer dekat oven tadi, kita record. Setiap setengah jam, itu kalau saya punya cara saya monitor. Cara saya monitor adalah saya setiap setengah jam saya suruh pekerja saya check suhu oven. Supaya saya nak pastikan oven saya betul-betul capai 100 degree Celsius sebagai contoh. Alright. Okay. Yang kelima. Establish corrective action. Alright. So, kita kena pasti juga sekiranya critical control point kita tadi tidak dapat dicapai. Okay. Apakah pembetulan yang boleh kita lakukan? Corrective action. Okay. Ini adalah berlaku apabila kita bayangkan. Okay. Contohnya satu hari produk saya tadi tak dapat 100 degree Celsius. Kita dapat 100 degree Celsius. Critical control point saya letak 100 degree Celsius. Tapi satu hari nanti tiba-tiba tak dapat 100 degree Celsius. Apa benda saya nak buat? So, contohnya saya akan cakap tadi, saya jangan beritahu tadi, saya asingkan produk saya
Okey, jangan biar dia packing dan hantar ke consumer. Okey, bermaksud kita asingkan produk saya dan saya akan decide contohnya mungkin boleh di jalankan semula ke, alright. So itu adalah kita boleh letak kalau contohnya kurang pada satu regulasi apa kita nak buat dengan produk yang tak capai ni. Adakah kita nak buang, adakah corrective action kita nak letak hantar ke lab check microbe dulu, okey, ataupun adakah corrective action kita nak masak sekali lagi, okey. Tu depend atas saya tadilah, depend atas produk saya. Kalau korang nanti produk korang depend atas produk korang. Okay, yang keenam, okay, establish verification procedure. Alright. So ini adalah kita nak pastikan hazard plan kita ni masih boleh diguna pakai. Verification procedure. Alright. Bermaksud macam mana cara kita nak pastikan suhu kita ini betul-betul capai 100 degree Celsius tadi. Kena ada verification. Contohnya kalau oven tu kita boleh buat oven calibration. Oven calibration mungkin setiap 6 bulan sekali kita panggil mekanik ataupun kontraktor datang check mesin kita. Alright. Adakah suhu yang dinyatakan pada termometer kita tadi yang kita check tadi tepat. So boleh buat machine oven calibration dan juga thermometer calibration supaya kita dapat tahu suhu yang kita check tu betul. Betul-betul 100 degree Celsius. Thermometer kita cocok tadi. So thermometer tu kita boleh hantar untuk kita check. Kita buat calibration. Pastikan ketepatan ketepatan suhu yang kita check tadi. Contohnya macam itulah saya nak verify saya punya proses. Alright. Yang ketujuh, prinsipal yang ketujuh. Okay. Prinsipal yang ketujuh. Alright. Establish record keeping. Okay. Pastikan setiap maksudnya monitoring system, setiap calibration, setiap tindakan corrective action, okay, kena ada rekod bertulis dan rekod itu disimpan. Alright. Kenapa penting record keeping ni? Kenapa penting record keeping ni? Lain dan tak bukan untuk kita gunakan suatu produk recall. Contohnya satu hari nanti produk ada masalah, ada customer complain, kena buat produk recall. Alright. Kita akan nak cari balik dokumen-dokumen tentang produk kita. Sebab tu kita perlukan record keeping ni. Record keeping di mana kita check kita punya suhu, kita check kita punya corrective action kita apa. Alright. Okay. So mungkin untuk 7 principle ni at least korang boleh hafal dulu. Okay, untuk stage ni korang hafal dulu. Okay, first adalah perform hazard analysis. Yang kedua, determine the critical control point. Yang ketiga, set critical limit. Yang keempat, establish monitoring system. Yang kelima, establish corrective action. Yang keenam, establish verification procedure. Yang ketujuh, establish record keeping procedure. Okay, ingat poin-poin besar ni dulu. Alright. Nanti kita saya akan tunjukkan contoh macam mana situasi ini diaplikasikan. Mungkin hari ini saya tunjuk tadi contoh adalah berkaitan dengan suhu lah. Kadang-kadang dia boleh berlaku pada situasi lain. Kalau kita set food safety hazard yang kita kena pasti itu berbeza. Tak apa, nanti saya akan cuba tunjukkan contoh supaya kita boleh relate dengan 7 prinsipal ini. Alright. Okey. So ini tambahan okey, 12 step, okey, 12 step in HACCP. Alright. So dia ada preliminary step dan juga kita ada principal hazard step. Okey. Alright. So apa benda dia? Okey. Ini adalah based on FAO punya standard tahun 1998, okey, regulation dia. Alright, preliminary step untuk HACCP. Okey. Okey, ini adalah step-step kalau satu-satu company kita nak apply HACCP. Okey, step pertama kita kena ada assemble hazard team. Okey, assemble HACCP team. Bermaksud sebelum kita buat hazard, kita kena lantik dulu siapa ahli kumpulan untuk bangunkan, okey, majukan, okey, buat HACCP ni. Okey, kena ada pasukan. Alright. Yang kedua, describe produk. Okey,
Yang kedua, kita kena pasti apa benda produk yang kita nak buat. Alright. Satu jenis produk, satu HACCP plan. Bermaksud kalau akan datang ada kalau kau buat produk lebih daripada satu produk dalam kilang kau, okey, lain produk lain dia punya plan kena buat baru, okey. Alright. Kalau lain jenis produk lah, kalau produk tu contohnya memang daripada awal kita hanya buat satu produk, contoh kita buat keripik pisang, contohnya keripik pisang dia satu perasa je kan, okey, sama je produk kita buat, okey. So satu je HACCP plan yang perlu kita buat. Tapi tiba-tiba satu hari tiba-tiba keripik pisang ada produk baru dibuat, okey, kat kilang kita ada produk keripik pisang cheese. Keripik pisang cheese, yang tu kena buat HACCP plan yang baru pula. Alright. Describe produk kita, okey, kena pasti produk kita, okey. Okey, so identify intended to use, okey. Macam mana untuk apa produk kita, senang cerita untuk kedai untuk makan lah. Okey, yang keempat, construct flow diagram. Okey, bermaksud flow diagram ni apa? Adalah proses step by step macam mana nak buat produk korang, daripada raw ingredient, processing sampailah finish product. Okey, macam mana flow dia. Okey, step by step untuk buat produk kita kena listkan, okey, lukis dia punya flow chart. Okey. Yang kelima adalah verify flow diagram on site. Okey. Bila kita dah buat flow chart dia, okey, proses kita step by step, check pula dekat processing line kita, dekat kilang kita tu adakah sama. Betul-betul pastikan apa yang kita tulis step by step tu betul-betul berlaku di kilang, berlaku di tempat proses kita yang sebenar. Tak ada yang tertinggal. Alright. Okey, ini benda 5 orang panggil step yang asas. Okey. Okey, dah ada kelima-lima ni barulah kita start dengan 7 principle of HACCP yang kita bincangkan pada slide sebelum ni tadi. Alright. Okey. So sebelum kita buat 7 principle tu, pastikan kita ada team. Okey. Pastikan kita kenal produk kita, describe produk kita apa, produk pisang goreng contohnya. Okey, yang kedua, intended to use, apa kegunaan produk kita, okey, untuk dijual dan dimakan contohnya. Okey. Yang keempat, kena pasti proses dia, flow diagram untuk proses dia. Alright. Dan yang kelima, check adakah proses flow diagram yang kita buat tu sama dengan yang betul-betul dibuat actual di kilang. Okay, habis 5 ni barulah kita apply HACCP principle, 7 principle tadi. Okay, conduct hazard analysis, okay, determine CCP, alright. Establish critical limit for CCP, alright. CCP tu apa? Critical control point lah. Alright. Okay. So, 7 principle ni saya sarankan wajib ingatlah, selalu keluar exam lah. Selalu keluar exam. Okay. At least korang tahu. Okay. Step 1 sampai step 7. Alright. Ni contohlah identification of hazard CCP ya. Okay. Contoh dia adalah yang ni contoh CCP yang ada. Contoh CCP yang ada. Contohnya kat sini kita tengok ni dia bagi proses memasak sos apa ni? Sos tomato daging. Tomato meat sauce. Okay. Tomato meat sauce. Alright. So dia punya hazard yang dia kena pasti pada prinsipal yang pertama dalam HACCP adalah kemungkinan ada Clostridium perfringens. Okay, ini nama bakteria yang and survival of Escherichia coli ataupun E. coli. Okay, ini contohnya. Okay, ada kemungkinan 2 bakteria ini terselamat. Dia cakap so macam mana nak halang benda ni berlaku. Okay, dia letak CCP. Okay, so control measure dia, CCP dia, okay, critical control point yang dia letak kat sini adalah memastikan suhu diletakkan untuk masak sos ni, okay, adalah pada 80 degree Celsius. Okay, masa untuk masak sekurang-kurangnya 3 minit. Ini critical control point yang kita dia letak untuk proses ni. Okay, yang kedua, ni contoh yang kedua pula. Okay, tadi proses memasak. Ni proses memasak yang pertama. Yang kedua ni contohnya
proses penyimpanan. Penyimpanan pun kita ambil kira dalam hazard ni. Betul. Semua stage kita ambil kira. Alright. So, proses penyimpanan sos tomato meat sauce ni, okay, mungkin ada bakteria yang terhasil juga. Alright, contohnya. Alright. So, ya ini dia bagi tahu cara nak elakkan bakteria ni daripada membiak juga adalah dia letak suhu penyimpanan adalah 75 degree Celsius ke atas lah, sekurang-kurangnya 75 degree Celsius. So ini CCP untuk produk ni. Alright. Okay, so ini contoh lah. Yang ni korang baca lah bawah ni. Sama je, ada kontrol suhu. Selalunya suhu ni selalunya dalam apa-apa produk suhu ke penjagaan suhu selalunya diletakkan sebagai salah satu critical control point. Okay. Okay, so macam mana nak set HACCP plan ni? Okay, so saya akan bagi contoh yang simple. Okay, contohnya kat sini saya letak adalah pembuatan goreng pisang. Pisang goreng. So, simple je saya letak proses dia. Proses yang pertama, kita potong pisang. Proses yang kedua, kita celup pisang tu dengan tepung. Proses ketiga, kita goreng pisang tersebut. Okay, proses keempat, kita packing. Alright, so macam mana kita nak apply 7 prinsipal HACCP dengan proses yang kita ada ni, okay? So make sure kita tahu proses. Ni proses dia, kita dah tahu. Okay, ni proses dia untuk buat goreng pisang. Okay, ada step by step kat situ. Alright, so barulah kita boleh buat HACCP plan. Okay, prinsipal pertama tadi apa? Kita kena pasti hazard lah. Kena pasti hazard. Perform a hazard analysis. Okay, kena pasti hazard analysis. Kita check. Okay, contohnya saya kena pasti mungkin produk kita ni secara kasar dia terdedah kepada bakteria. Okay, contohnya bakteria. Bakteria apa? Bakteria apa nanti korang cari sendirilah. Ni saya bagi contoh aja. Okay, bakteria. Okay, lagi apa lagi? So kalau contohnya bakteria ni dia hidup, okay, selalunya apa makanan selalu bakteria selalu dijadikan critical control point hazard yang kita kena pastilah makanan tak lari pada bakteria. Right? So saya kena pasti. Okay, contohnya mungkin dalam proses saya bayangkan, okay, produk saya ni potong pisang guna pisau besi, ada metal kat sini, ada besi, celup tepung, okay, bekas bekas untuk celup tepung tu besi. Alright, oven kita guna keliling tu ada besi. So mungkin produk saya fikir mungkin juga terdedah kepada metal contamination. Metal contamination. Alright. Okay, ni saya bagi contoh dua ni lah. Contoh, okay, macam mana kita nak. Okay, kalau ada lebih, boleh listkan lebih. Listkan seberapa banyak yang boleh. Lagi banyak hazard yang korang kena pasti lagi bagus. Alright. Okay. By the way, kalau contohnya korang kena pasti, alright, listkan hazard tu, contohnya korang dapat banyak, okay, check balik, scan balik yang list korang buat tu, pastikan dia betul-betul yang kritikal, betul-betul yang memudaratkan pengguna, betul-betul bahaya kalau sampai ke pengguna. Contoh kat sini saya kena pasti bakteria bahaya. Okey, metal kalau masuk ke dalam makanan tu sampai ke consumer makan bahaya. Consumer kita, pelanggan kita makan besi tajam dan sebagainya, kita takutlah. Alright. So ini adalah step pertama saya kena pasti. Okey, yang kedua, step kedua tadi apa? Prinsipal kedua tadi kita determine the critical control point. Kita kena pasti, okay, kat mana critical control point yang boleh kita, maksudnya hazard ni kita boleh control dekat point mana. Alright, contoh bakteria. Bakteria saya kena pasti, alright, setelah berbincang dengan tim saya, kita kena pasti bakteria ni kita boleh control dalam proses goreng ni, Alright, so kita kena pasti sini boleh control. Alright. So lagi metal kita boleh kontrol sebabnya sepanjang proses ini banyak metal. So sebelum proses terakhir ni kita kena pasti, contohnya sebelum proses packing ni, alright, kat sini kita boleh letak satu alat nama dia metal detector. Kita boleh letak kat sini, alright. Okay, ni metal detector. Type sikit metal detector, pengesan logam. So ini memang ada dekat industri Okay, produk
produk kita lalukan dekat metal detector ni, dia scan produk kita, tengok ada metal. Kalau ada metal dia akan bunyi siren wayang 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 wayang. Okay, contoh macam itulah. Alright. So ini kita set kita punya critical control point kita. Okay, satu dekat proses goreng, satu sebelum packing. Sebelum packing tu macam mana kita nak letak, kita letak satu alat, contoh metal detector. Alright. So yang ketiga kita set critical limit. Okay, prinsipal yang ketiga, okay, kita ni prinsipal ketiga dah. Okay, kita set set limit untuk critical control point tadi. Critical control point kita dah kena pasti apa critical control point kita. So by the way saya lupa tadi. Critical control point kita akan label lah. Contohnya sini adalah CCP 1. Yang kat sini saya letak metal detector. Alright. So saya tulis CCP 2. Contohnya kalau ada lebih CCP, buatlah CCP 3, CCP 4. Okay, kalau ada jumpa lagi lah tempat. Okay, ini contoh saya buat simple je. Alright. So CCP 1 proses minyak, critical control point. Okay, critical control point 2 metal detector, untuk check metal. Alright. So kita nak yang baru kita pergi kepada prinsipal yang ketiga, iaitu set limit. Set limit payah sebut. Okay, set limit. Kita nak set limit untuk critical control point kita. Contohnya CCP 1. Okay, critical control point 1. CCP 1 kita set dia punya limit. Contohnya mesti sekurang-kurangnya, contohnya 100 degree Celsius saya letak contohnya. Depend pada produk korang lah. Kalau produk saya ni saya letak 100 degree Celsius lah, senang kan. 100 degree Celsius, tak boleh kurang daripada 100 degree Celsius. Alright. Yang seterusnya saya nak set limit untuk metal detector pula. Okay, contohnya CCP2 ke saya, metal detector ni saya nak set dia punya limit. Contohnya dia detect saiz besi, contohnya sekurang-kurangnya 0.1 mm. Contohnya ni ukuran besi contohnya. Okay, saya nak pastikan sekurang-kurangnya metal detector saya ni dia boleh detect 0.1 mm saiz besi. So halus lah. Okay, kita dapat detect betapa kita boleh set metal detector kita. Okay, untuk set detect besi saiz berapa sekurang-kurangnya. So saya boleh detect sekurang-kurangnya saiz dia 0.1 mm. Contohnya saya letak macam tu lah. Alright. Okay, so itu adalah set limit dia. Set limit untuk kita punya CCP. Okay, seterusnya kita establish a monitoring system. Alright. So kita dah set critical control point, kita dah set limit dia berapa. Sekarang kita nak set dia punya sistem, macam mana kita nak monitor kita punya CCP ni. Okay, contohnya saya kata, okay, saya buat satu peraturan dan saya buat satu tata kerja dekat dalam pemrosesan produk saya ni. Okay, pekerja saya kena ambil record setiap 30 minit. Setiap 30 minit kena ada record, bermaksud kena ada orang ambil bacaan CCP ni. Record ini dia ada kena dokumenkan. Okay, kena isi dalam borang dan sebagainya dan simpan dokumen tersebut. Okay, so saya akan buat satu borang untuk dia orang check setiap setengah jam. Contohnya CCP 1. Okay, dia check contohnya dia check macam ni. CCP 1 ni, okay, suhu nak capai 100 degree Celsius. So kita boleh guna termometer. Boleh check setiap setengah jam, saya suruh dia orang check. Okay, itu rutin harian dia. Alright, so metal detector setiap setengah jam saya nak ada orang check. Okay, 0.1 mm. Macam mana cara nak check metal detector contohnya? Okay, contohnya saya lalukan sampel, saya ada satu besi contoh, contohnya saiz dia 0.1. Saya akan pastikan saya akan letak dalam lalukan metal detector secara sengaja. Okay, untuk pastikan metal detector saya boleh detect besi saiz tu. Saya ada satu contoh saya simpan 0.1 mm. Okay, pekerja saya akan ambil contoh tersebut dan lalukan bawah metal detector setiap setengah jam. Okay, untuk pastikan metal detector saya betul-betul boleh detect besi saiz 0.1 mm tersebut.
Alright. So setiap 30 minit dia akan record. Okay, so boleh detect. Dia boleh detect? Yes, boleh detect. Yes, boleh detect. Alright. Okay. So record ini penting. So apa? Sebab ni kadang-kadang kita ada mungkin berlaku di mana kita tak dapat capai CCP kita. Kenapa? Mungkin kadang-kadang kita record waktu ni kali awal-awal ni okey lah, tiba-tiba dah run 12 jam, dah run 2 hari contohnya, tiba-tiba suhu kita punya oven tak capai 100 degree Celsius. So kita boleh record, tak capai pun kena record. Record tu kena tulis jujur apa yang orang tu check dan apa orang tu dapat, supaya kita dapatkan pasti masalah nanti. Alright. So contohnya dia check metal detector, oh tak boleh detect lah sampel yang saya bagi. So bermaksud metal detector ada problem. Kalau macam oven tadi dia tak capai 100 degree Celsius, mungkin oven tu yang problem. Okay, oven penggoreng tu okay, benda tu yang problem. Right. So kita dapat kena pasti masalah pada CCP kita. Sebab bila berlaku masalah pada CCP ni, itu yang penting. Kenapa? Sebabnya mungkin contamination yang asalnya kita nak halang bakteria dengan metal tadi masih boleh berlaku. Kenapa? Sebab CCP tak capai. So wajib CCP capai untuk kita halang bakteria dan metal tadi, contohnya hazard yang kita kena pasti tadi, daripada terus berlaku dan sampai ke produk kita. Alright. Alright. So record tu dia penting. Record tu kena jujur dan apa yang kita dapat dan benda tu yang kita tulis. Alright. Okay, seterusnya. So itu monitoring system lah, kita buat record setiap setengah jam. Alright. So prinsipal yang kelima, kita ada corrective action. Macam saya cerita, kadang-kadang mungkin kita tak dapat CCP kita. So apa corrective action kita nak buat? Okay. Apa corrective action kita nak buat? Kita contohnya saya kata okey, kalau CCP 1 ataupun CCP 2 tak tercapai, batch itu saya nak buang. So tulis macam tu, buang. Alright. Tapi selalunya kalau macam realitinya, kalau di industri dia orang tak buang lah. Okay. Mungkin saya kata okey, cuma saya kata produk yang tak tercapai CCP ni, okey, contohnya saya cek setiap setengah jam kan, tutup pukul 11 saya cek okey. Tiba-tiba CCP 1 okey, CCP 2 okey, pukul 11 pagi. Tiba-tiba setiap setengah jam lepas tu okey, 11.30. Okey, saya cek okey lagi. Okey lagi. CCP 1 okey, CCP 2 okey. 11.30. Okey. Pukul 12.30 hari, setengah jam selepas tu, tiba-tiba dapati CCP 1 tak okey. Alright. CCP 1 tak okey. Okey, so kita kena holdkan batch setengah jam yang terakhir kita cek. Bermaksud daripada pukul 11.30 sampai pukul 12 tu kita asingkan produk itu. Okay. Kita asingkan daripada produk-produk lain. Alright. So kalau contohnya pukul so bila kita dah dapat pukul 12 ada problem, tak tercapai, so kita akan stop serta-merta kita punya proses. Kita akan stop serta-merta production line kita, proses kita stop. Alright. So kita baiki mesh itu, baiki supaya kita dapat capai balik CCP. So dalam masa tu, yang mana batch yang dah berlaku tu setengah jam tadi, antara setengah jam tu proses mana yang tak capai CCP tu, kita asingkan tepi. Asingkan dia. Okay. So corrective action ni, okay, kita boleh decide apa nak buat pada yang kita asingkan tadi. Apa benda yang CCP, produk yang CCP tak tercapai yang kita asingkan tadi, apa kita nak buat pada produk ni. Okey, sama ada kita nak buang, okey, ataupun kita contohnya saya tak nak buang, okey, saya kata so sekarang ni CCP tak capai 1 degree Celsius tadi, suhu tak capai untuk goreng pisang ni, okey. Saya nak check dulu dekat apa ni, lab. Okey, saya ambil sampel, check ada bakteria ada tumbuh dengan banyak tak pada produk yang tak capai CCP ni. Contohnya kalau kita dapati bakteria tinggi, okey, kita buang. Okey, kalau contoh bakteria masih lagi acceptable, alright, kita lepaskan dia. Sebab kadang-kadang walaupun tak capai 100 degree Celsius, tapi kalau ujian lab menunjukkan bakteria tak membiak, kita boleh lepaskan lah. Okay. So itu contohlah corrective action yang kita boleh buat. Alright. Okay. Itu kalau suhu. Kalau metal detector, corrective action macam mana? Tiba-tiba jumpa metal dalam produk. So macam mana? Ada metal detector detect. Okay. So cara dia adalah kita kalau metal ni kita kena lain tak bukan, kita kena cari.
Kita kalau metal, dia punya corrective action, contohnya saya kena cari metal tu, okey. Buka produk kita, hancur-hancurkan kita punya pisang tu, cari tak mana ada besi. Dan kita kena detect besi itu datangnya daripada mana. Oh, datangnya daripada pisau ni. Contoh pisau ni patah, pisau ni patah. Okey, cuba jumpa dalam gua pisau tu, sebab metal detector detect. Okey, ada serpihan pisau tu. So kita check besi tu. Check besi tu dan kita ambil serpihan besi tu, kita check dekat pisau tu. Padan tak? Macam puzzle. Padan tak? Okey, contohnya kalau ngam-ngam padan okey. Tapi tiba-tiba kalau masuk dia padan, tapi tak habis, ada lagi lubang. Bermaksud bahaya. Maksud ada lagi metal yang kita tak jumpa, yang tak melengkapkan tempat asal dia. Contoh macam tu. Dia kalau dalam industri macam tu, memang dia kena pasti metal tu saiz ni macam mana dan daripada mana sumber metal tu datang. Alright. Okay. So ini saya baru buat simple lah. Kalau kat industri berskala besar mungkin lagi detail lah, mungkin lagi banyak lah CCP dia, dan mungkin lagi banyak lah dia punya corrective action dia. Alright. Ini contoh corrective action. Alright. Okay. Selepas itu kita tengok prinsipal yang keenam, kita establish verification. Okay. So kita nak verify. Kita nak verify proses kita ni untuk pastikan proses kita buat ni betul-betul tepat. So balik semula macam slide sebelum saya bagi tahu, kalau cek suhu tu, termometer tu kita hantar calibrate. Kita hantar ke kontraktor untuk kita calibrate, supaya kita pastikan termometer kita cek suhu tu betul-betul lah orang panggil tepat. So sama juga kalau metal detector pun, kita boleh panggil kontraktor untuk calibrate kita punya machine metal detector, pastikan ketepatan metal detector kita tu. Alright. So itu contoh verification proses saya nak buat lah. Alright. So next kita prinsipal yang terakhir, kita ada record keeping. Record keeping. So semua record yang saya buat, monitoring record tadi, semua kita simpan dan kita filekan. Alright. Supaya nanti dalam produk recall kita boleh detect balik produk kita kalau ada masalah. Alright. So ini basically pasal macam mana kita set up untuk untuk HACCP plan lah, secara ringkas dan secara mudahnya macam ni lah. Alright. So ini kalau yang contoh saya bagilah. Ini adalah contoh kalau di industri lah. Ni cara-cara dan contohnya macam mana dia buat cook poultry, okay. Daging ayam, okay. Daging ayam punya flowchart dia buat masak, okay. Roastery chicken and honey, okay. Ayam perak lah, okay. Ayam perak madu dengan turkey breast, okay. Ayam Belanda lah, apalah, okay. Alright, so ini dia buat flowchart, okay. Dan dia kena pasti kat mana CCP dia. Ni CCP 1 dia, ini CCP 2 dia. Alright, macam ni. Okay. So kalau dekat flowchart yang baik adalah macam ni. Ini contoh flowchart yang bagus lah, sangat detail lah. Alright. Okay. So itulah berkenaan dengan HACCP. Okay. So sikit lagi kita akan habiskan untuk standard yang ketiga, iaitu ISO 22000 Food Safety Management System, FSMS singkatan dia. ISO 22000 Food Safety Management System. Okay, apakah ISO 22000 ni? Okay, dia adalah a management system designed to enable organization to control food safety hazard along the food chain in order to ensure the food is safe at the time of consumption. Okay, senang cerita, dia nak pastikan produk kita selamat apabila sampai ke pengguna. Okay, dia adalah satu sistem di mana untuk organisasi itu control food safety hazard, okay. Rantaian food safety hazard itu, okay, daripada proses sampailah ke pengguna. Alright. So dia di-establishkan, okay, dibuat pada tahun 2005, 1 September. Alright. ISO adalah satu non-governmental international organization standardization
Okay, set in Geneva, Switzerland. Okay, ni cerita asal usul ISO lah. Pada tahun 1947 di Geneva, Switzerland. Okay, dia buat satu badan bukan kerajaan yang dinamakan ISO. Okay, pada level international. Alright. Standard ini banyak ISO, kita ada ISO 14,000 lah. Okay, so ini ISO kod dia 22,000 Food Safety Management System. Dia tulis kat sini non-governmental international organization. Okay, ini kalau ISO lah, ISO. Tapi di Malaysia kita ada Malaysian Standard. Kita ada Malaysian Standard, selalunya diadaptasi daripada ISO ni lah. Okay. Kalau contohnya ISO ni, kalau yang di Malaysia ni dia kuasakan oleh SIRIM lah. Okay. Satu badan bukan kerajaan yang bertaraf antarabangsa lah. Kalau di Malaysia cawangan dia kita guna melalui SIRIM lah. Alright. So kalau untuk SIRIM pun dia guna Malaysian Standard lah. Malaysian Standard punya requirement. Okay. Tapi Malaysian Standard kita ni pun walaupun dia Malaysian Standard tapi dia diadaptasi daripada ISO pada peringkat international punya lah. So ditukarkan kepada Malaysian Standard. Okay. Tapi selalunya kalau kita tengok requirement dia lebih kurang je, sama je. Memang sedang cerita dia tiru je. Alright. Okay. So ISO 22,000 adalah Food Safety and Management System. Alright. Okay. Food Safety and Management System ni, okay, dia sebenarnya kontrol apa sebenarnya? Okay. Dia satu level, boleh kita katakan, okay, tadi level pertama kita belajar adalah GMP, level kedua kita nak apply adalah HACCP, level ketiga, okay, untuk mantapkan lagi kita punya standard company tu, kita boleh apply ni ISO 22,000 ni. Alright, di mana dia sebenarnya yang ni scope dia lagi besar. Okay, macam HACCP dengan GMP tadi dia fokus kepada kilang kan, dia fokus pada pembuatan. Alright, fokus pada pembuatan. Okay, tapi kalau ini dia fokus pada pengurusan. Dia fokus pada pengurusan, okay, management system of the product, of the factory itself. Okay, so maksudnya dia tak tertumpu kepada satu-satu jenis produk saja. Alright, kalau kilang tu produce banyak, okay, so dia fokus kepada semua produk-produk yang dijalankan, macam mana sistem pengurusan kilang itu untuk buat produk-produk tersebut. Alright, so apa dia punya key element untuk ISO 22,000 ni, Food Safety Management System ni? Okay, kita ada interactive communication, okay, HACCP principle, okay, kita ada system management dan prerequisite program lah. Tapi selalu kalau kita dah apply HACCP, tak ada masalah lah untuk HACCP principle ni kita ada, okay, dan juga GMP ya, prerequisite program ni ada. Asalkan kita dah ada HACCP tadi, kita dah boleh apply dengan mudah untuk ISO 22,000 ni lah. Alright. Okay, so itu saja. Itu saja. Alright. So untuk key, at least untuk FSMS ni, ingat 4 key element tadi ya. Interactive communication, yang sebenarnya FSMS ISO 22,000 ni kita tak terang lebih lanjut lah kot, sebab dia lebih kepada management. Alright. Tapi saya bagi tahu dia adalah level paling tinggi lah untuk kita buat apply standard. Alright. First level GMP, second level adalah HACCP, dan yang ketiga kita boleh apply FSMS. Okay, by the way banyak lagi standard-standard lain yang kita boleh gunakan. Alright, yang ada kat luar sana ada BRC, okay, alright, ada ISO sana, ISO sini, ada banyak. Alright, so boleh check, ada banyak standard yang kita boleh apply. Bukan ini sajalah, tapi ini antara benda yang selalu, okay, food industry gunalah GMP, HACCP, FSMS ni. Alright, so that's all for chapter 4. Alright, so akan datang kita akan sambung chapter 5. Okay, untuk next class nanti kita akan buat activity untuk HACCP. Untuk HACCP. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum.